أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدوام الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي اللهم فشفعه فيا اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita, kitab Usul Tahqiq ini bagi siri yang ke-6 pada muka surat 5 baris yang ke-2, 4, 6, 15 daripada bawah. Maka adalah hakikat sifat nafsiyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terdahulu bicara kitanya bagi kitab ini pada bulan lepas adalah berkait dengan dalil-dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang adanya Tuhan bagi alam ini dan ada baginya tukang bagi alam. Daripada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka adalah hakikat sifat nafsiyah itu. Selepas kita bincang bahawasanya ada bagi Tuhan itu sifat-sifat yang dengan dia menjadikan, Allah menjadikan alam ini. Dan mesti ada bagi tukang dan juga tuan bagi alam ini sifat-sifat yang tidak dapat tiada, yang mesti untuk dia nak jadikan, nak melayakkan dia jadi Tuhan dan tukang dan juga tuan bagi alam ini. Jadi ulama atur tentang beberapa sifat. Maka adalah hakikat sifat nafsiyah. Ini sifat yang pertama. Sifat yang pertama bagi sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud tu. Ada zat Tuhan kita. Dan sifat ini termasuk di dalam sifat nafsiyah. Jadi apabila kita tengok alam dan juga perhatikan bagi dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akal, kita dapati bahawasanya Tuhan kita itu ada.
Dan sifat ada itu adalah termasuk di dalam sifat nafsiyah dia panggil. Sifat yang pertama di dalam perbicaraan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita kenal. Maka adalah hakikat sifat nafsiyah itu iaitu wa haqiqatun nafsiyatu wa haqiqatun nafsiyati hiyal halu alwajibatu lizzati ma damatiz zatu ghaira mu'allalatin bi'illatin. Artinya bermula sebenar-benar hakikat sifat nafsiyah itu. Iaitu hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Ini dia ta'rifkan bagi sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ataupun sifat nafsiyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat lain yang dinamakan bagi sifat nafsiyah ni, nama lain bagi nafsiyah dia panggil sifat zatiyah. Sifat yang dibangsakan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata adalah sifat nafsiyah ini iaitu hal, suatu keadaan yang wajib bagi zat. Sifat yang menunjukkan bagi hal. Yang ini sifat haliyah. Sifat haliyah ini ialah sifat yang duduk antara ada dengan tiada. Kita dah ada bincang dahulu sebelum daripada ini tentang pembahagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang 20 itu. Ada baginya yang dinamakan sifat haliyah. Ada yang dinamakan sebagai amru i'tibari, sifat i'tibariyah. Ada juga yang dinamakan sifat wujudiyah. Dan setengah daripadanya yang ulama namakan sebagai sifat adamiyah. Ini bagi mengikut bagi qaul Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, bagi qaul qadim dia. Perbicaraan bagi keadaan sifat ni begini. Iaitu sifat nafsiyah tu iaitu hal. Yang ini keadaan sifat haliyah. Iaitu sifat wujud itu dia duduk di antara sifat i'tibariyah dan juga sifat wujudiyah. Nak kata dia sebagai tak ada langsung, hanya ada pada nama sahaja pun tidak boleh. Sebab wujud itu memang dia menunjukkan kepada zat. Tak boleh kita nak kata dia tak ada. Dan nak katakan dia wujud secara hakiki, maknanya wujud yang boleh kita dapati dan bukti sekiranya Tuhan buka kepada kita, semacam sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah ini sifat yang ada mengikut bagi ulama. Sekiranya Tuhan tunjukkan, buka kepada kita, kita akan tengok, kita akan dapat tengok zat Tuhan macam mana, ataupun sifat-sifat ma'ani Tuhan itu sendiri macam mana. Ini mengikut bagi ulama bagi ulama usuluddin. Ini pendapat bagi Imam Abu Hasan Sy'ari bagi qaul qadim dia. Jadi itu pembahagian bagi sifat. Adapun sifat wujud ini adalah dikira sebagai sifat haliyah. Tidaklah dia dikatakan sebagai hanya ada pada nama sahaja, tidak. Kalau sifat ini hanya ada pada nama sahaja, tak ada benda, nescaya
zat Allah Ta'ala itu sendiri tidak wujud lah. Dan sekiranya kita nak kata sifat wujud itu sebagai sifat wujudi yang boleh tengok, kalau Tuhan buka kepada kita, pun tidak boleh kata. Tak boleh kita nak klasifikasikan sifat wujud ini sebagai sifat wujudiyah. Kerana dia, kalau kita nak tunjuk sekalipun, kita akan dapat tunjuknya hanya pada zat Tuhan saja, bukan atas sifat sendiri. Bukan atas sifat wujud itu sendiri. Sebab itulah ulama kata sifat wujud ini ialah sifat menengahi antara sifat i'tibariyah dan juga sifat wujudiyah. Dipanggil sebagai sifat haliyah. Yang wajib bagi zat. Ini sifat ini adalah sifat yang ada. Sifat yang sabit ataupun sifat yang wajib pada akal, ada dia pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ada zat itu tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Tidak diillahkan dengan suatu illah. Seumpama sifat mana? Sifat haliyah. Iaitu seumpama sifat haliyah yang terdapat pada sifat maknawiyah. Jadi, ada bagi Allah Ta'ala itu sifat haliyah yang lain. Iaitu duduk pada sifat maknawiyah. Akan tetapi sifat maknawiyah ini ialah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Jadi, ada baginya lazim, talazum. Adapun sifat wujud ini, dia tidak melazimi wujud bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan suatu apa sifat yang lain, tidak. Jadi, hanya semata-mata wujud zat Allah Ta'ala itu menunjukkan bagi zat Tuhan. Tidak ada maksud yang lain bagi sifat wujud. Sebab itulah dia dinamakan sifat nafsiyah ataupun sifat zatiyah. Yakni, apa makna tidak dikeranakan dengan suatu kerana? Yakni zat Allah Ta'ala itu tiada dengan suatu kerana. Tidaklah ada zat Tuhan itu dengan sebab ada zat lain ke? Ataupun ada sifat lain bagi Allah Ta'ala hingga keluar sifat wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidak. Dan tiada dengan satu sebab adanya sifat wujud ataupun zat Allah Ta'ala itu sendiri. Bukannya kerana apa ada ia zat itu. Bukannya ada apa-apa sebab tentang adanya zat Allah Ta'ala ataupun adanya bagi sifat wujud zat Tuhan tu. Sebagaimana sifat haliyah bagi sifat maknawiyah. Dia berbeza. Haliyah maknawiyah dengan haliyah nafsiyah berbeza di situ. Dan sebab apa ada ia zat itu? Tidak ada dikeranakan oleh suatu kerana tu. Ini nak menunjukkan bagi sifat nafsiyah ataupun sifat zatiyah yang merujukkan bagi sifat wujud Tuhan. Ialah yang ada sendirinya, ialah zat yang bersifat dengan wujud tadi, yang ada dengan sendirinya. Tiada ia diadakan oleh yang lainnya. Bukan disebabkan oleh suatu. Jadi ada bagi sifat wujud zat Allah Ta'ala. Apabila kita sebut wujud, sebenarnya dia terus reflect kepada zat. Wujud zat. Bukan wujud lain selain daripada zat. Tidak. Sebab itulah dinamakan sebagai zatiyah atau nafsiyah. Kerana tiada yang lainnya daripadanya. Bukan sebab yang lain. Tak ada perkara-perkara yang lain
yang menyebabkan bagi wujudnya zat Allah Ta'ala ataupun wujudnya bagi sifat wujud zat Allah Ta'ala itu sendiri. Dia sahaja yang ada, zat semata-mata yang ada, tidak ada bantuan orang lain. Seperti sabda Nabi SAW, wa kana Allahu wahdahu wa lam yakun ma'ahu syai'un. Artinya, dan telah ada Allah Ta'ala itu seorangnya, tunggal. Wa kana Allahu wahdah, maknanya Allah telah ada sejak azali lagi. Bukan dikarenakan oleh suatu kerana, tidak. Walam yakun ma'ahu syai', dan padahal tiada ada menyertainya suatu yang lain. Walam yakun ma'ahu, dan tidak ada suatu pun bersama dia. Maka segala tanda wajib adanya itu. Wajib segala tanda yang wajib adanya zat Allah Ta'ala itu, dan adanya sifat wujud tadi sendiri pun. Ada zat Tuhan lah. Dan wajib. Maka segala tanda wajib adanya zat Allah Ta'ala itu dengan dalil nakli dan dalil akal. Dalil nakli. Melalui dalil sama ada dalil yang dipindahkan daripada Quran atau hadis. Terang. Ada dalil itu. Dan juga dalil akli. Ini lagi terang. Bagaimana menunjukkan bahawa zat Allah Ta'ala itu ada. Adapun dalil nakli. Dalil yang diambil daripada Quran. Ataupun dipindahkan daripada Quran dan juga hadis. Pada menyatakan wajib adanya itu. Wajib adanya zat Allah Ta'ala itu. Iaitu segala dalil yang telah tersebut dahulu itu. Dan hadis Nabi yang terdahulu. Banyak yang kita baca sebelum ini daripada hadis-hadis. Dan juga daripada dalil Quran. Yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu ada. Dan menunjukkan bahawanya sifat wujud dia pun ada. Nak menunjukkan bahawasanya apabila ada zat Allah Ta'ala, pasti ada sifat wujud itulah. Seumpama mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu tidakkah kamu melihat tentang kejadian kamu macam mana? Dan menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu pasti ada Tuhan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Begitu juga tentang banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain. Afara'aitum ma tumnun. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan juga hadis Nabi SAW. Tafakkaru fi khalqillah. La tafakkaru wa la tafakkaru fi dhatillah. Antara hadis Nabi SAW yang boleh diambil sebagai dalil menunjukkan Tuhan itu ada. Adapun dalil nakli pada menyatakan wajib adanya itu, iaitu segala dalil yang telah tersebut dahulu itu dan hadis Nabi SAW yang telah kita baca tadi. Adapun dalil akal pula pada menyatakan ada Allah Ta'ala itu bersifat wujud, maka iaitu alam ini. Dalil akal nyatakan ada bagi Allah Ta'ala itu sifat wujud. Adanya zat Allah Ta'ala, pasti adanya sifat wujud Tuhan tu. Mana alam ini yang menentukan, yang memberi dalil kepada kita tentang Allah Ta'ala itu wujud. Sama ada kita nak mengambil dalil dengan alam, ataupun alam ini sendiri menunjukkan bahawasanya dia tu adalah ciptaan Tuhan. Dua reflect tu. Bagi ahli usuluddin, dia lihat alam ini sebagai dalil. Dia panggil istidlal, mengambil dalil.
atas alam ini wujudnya Allah Ta'ala. Bagi ahli tasawuf, alam ini sendiri reflect bagi ketuhanan. Reflect bagi sifat-sifat ketuhanan. Jangan kita kata alam ini pula Tuhan. Jangan. Nanti orang kata kita ni orang batiniyah. Seolah-olah semua Tuhan belaka. Bagi ahli tasawuf, alam ini sendiri seolah-olahnya menunjukkan dia perkenalkan diri dia dengan dia memperkenalkan Tuhan tu macam mana. Memperkenalkan Tuhan dia macam mana. Ini bagi orang tasawuf begitu. Dia tengok seolah-olah alam ini jadi cermin. Bagi orang usuluddin, dia ambil alam ini sebagai tanda bahawa wujudnya Tuhan. Begian. Ini beza antara usuluddin dengan tasawuf. Maka kerana bahawasanya jikalau ada alam ini baharu dengan sendiri, dia kata. Padahal tiada ada Tuhan yang membaharukan dia ada alam ini. Dia kata, sekiranya jikalau ada alam ini baharu, maknanya makhluk, menunjukkan dia tu sebagai makhluk. Benda baru tu maknanya benda yang baru dijadikanlah makhluk. Dengan sendirinya, padahal tiada ada Tuhan yang membaharukan dia, membaharukan akan ada alam ini. Sedangkan kalau tak ada Tuhan yang buat dia, nascaya tetaplah bahawa ada salah suatu dua pekerjaan yang bersamaan keduanya. Sekiranya kita kata Tuhan itu, alam ini baru. Tetapi, tak ada Tuhan yang buat dia. Nascaya akan jadilah dua pekerjaan yang mustahil itu ada dalam masa yang sama. Seperti ada dengan tiada. Bolehkah berkumpul atas suatu perkara itu dalam masa yang sama dia ada, dalam masa yang sama dia tak ada? Sebab alam ini dia menunjukkan dia baharu. Menunjukkan dia baharu. Maknanya ada Tuhan yang buat dia. Tiba-tiba kita kata tak ada Tuhan yang buat dia. Nascaya akan berhimpun dua perkara yang mustahil. Dua perkara yang berlawanan dalam satu masa. Ada dengan tiada boleh terima dalam satu masa. Bolehkah kita kata suatu yang ada dalam masa yang sama, satu benda tu pun dikira tiada juga? Bolehkah tidak? Dan seperti gerak dengan diam. Bolehkah tidak dua sifat yang berlawan ni wujud dalam satu masa? Dalam masa yang sama dia gerak, dalam masa yang sama dia diam. Macam ada tadilah, ada dengan tiada. Bolehkah tidak kita kata suatu benda yang baru ini, yang dia sepatutnya menerima ada, mungkin. Dan juga menerima tiada. Itu sifat mungkin. Sifat mungkin, sifat makhluk ini dia menerima ada sekiranya Tuhan buat. Dan menerima tiada sekiranya Tuhan tak nak buat dia. Bolehkah tidak mungkin ini makhluk ini, dia ada kedua-dua sifat itu bersamaan. Maknanya dia ada dan juga dalam masa yang sama dia tiada. Macam gerak juga, gerak dan juga diam. Gerak dan juga diam, suatu itu bergerak, dalam masa yang sama kita kata suatu itu diam. Bolehkah tidak? Bersamaan keduanya, itu pada mungkinnya. Bolehkah tidak kita nak kata ada suatu sifat yang berlawanan pada suatu perkara? Tak boleh. Menyamai ia bagi taulannya sama taraf. Sama taraf. Tidak ada berat yang ni ataupun berat yang ni, tidak. Sama hendak ada keduanya. Kedua-duanya ada. Wujud dengan adam. Ataupun gerak dengan diam. Sama ada kedua-duanya. Lagi melebihi atas taulannya itu dengan tiada sebab yang melebihkan dia daripada taulannya itu. Tak ada sebab untuk kita nak kata ada
lebih daripada tiada. Ataupun tiada itu lebih daripada sifat ada. Tak ada. Sebab dia sama level saja. Apabila kita terima bahawasanya makhluk yang baru ini ada tetapi tak ada pencipta, begitulah seolah-olah macam kita kena terima. Akal kita nak terima macam mana? Kalau kita kata makhluk ini yang dia ini bersifat dengan baru, tetapi tak ada tukang yang buat dia. Macam orang falsafah, ahli falsafah tabi'iyah, dia mengatakan alam ini ada dengan sendirinya. Padahal alam ini benda yang baru. Tiba-tiba tak ada tukang yang buat dia. Ini seolah-olah macam kita kena paksakan akal kita terima suatu benda itu ada. Dalam masa tersebut juga benda itu tak ada. Sebab benda baru ini dia menerima ada dan menerima tak ada. Salah suatu daripadanya. Setiap benda baru dia akan menerima ada sekiranya Tuhan buat dia. Menerima tak ada sekiranya Tuhan nak hilangkan dia, nak hapuskan dia. Jadi terima salah satu daripada keduanya. Tiba-tiba apabila kita kata tak ada tukang yang buat bagi perkara tersebut, seolah-olah benda yang baru tadi asalnya daripada tak ada kepada ada, kita katakan dia boleh menerima. Benda baru tadi boleh menerima dua sifat yang berlawanan dalam satu masa. Ini perkara yang mustahil. Tak boleh terima akal kita. Dalam masa yang sama benda tu ada, dalam masa yang sama benda tak ada. Dalam masa yang sama benda itu bergerak, dalam masa yang sama benda itu diam. Akal kita tak boleh nak terima benda tu. Sebab benda Allah Ta'ala hanya menentukan salah satu daripada sifat yang berlawanan itu, salah satu saja sifat dia yang berlawanan. Kalau tak berlawanan tak ada masalah lah. Kalau sifat yang berlawanan tu, iradat Allah Ta'ala hanya menentukan satu saja. Dia kata, dan tiada sebab yang mengurangkan taulannya itu daripadanya. Tak ada lah nak kata lebih wujud daripada Adam. Ataupun lebih Adam daripada wujud. Tak ada. Sebab yang menentukan bagi salah satu berat. Sama ada wujud ke ataupun tak ada ke Adam ke. Itu hanyalah yang menentukan dia Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi alam ini. Sebab alam ini dia menerima bagi sifat baru. Jadi sifat wujud dan sifat Adam itu adalah salah satu, kedua-duanya adalah sifat baru. Dia menerima salah satu daripada kedua-duanya. Allah Ta'ala lah yang menentukan sama ada suatu makhluk itu nak wujudkan dia ataupun nak hilangkan dia. Jadi, sekiranya kita kata tak ada suatu pun yang memberatkan antara salah satu daripadanya, sama ada kepada wujud ke ataupun kepada Adam. Dan dengan tiada sebab yang mendapatkan boleh bersamaan keduanya, ada berhimpun keduanya. Dia kata. Dan tiada sebab yang mendapatkan, yang membolehkan, boleh bersamaan keduanya, ada berhimpun keduanya. Sedangkan tak ada pun apa-apa sebab. Yang boleh menjadikan sifat wujud dan sifat Adam tadi boleh ada dalam satu masa. Tak ada sebab. Kalau ada sesuatu itu ada, maknanya sebab Tuhan nak menjadikan dia. Kalau hilangnya suatu perkara dengan sebab Tuhan nak hilangkan dia. Dengan sifat iradat tu. Sifat iradat Allah Ta'ala. Jadi pasti berat salah suatu daripada taulan dia. Kalau Tuhan nak menjadikan dia, nascaya tak adalah sifat menghilangkan tu. Kalau Tuhan nak menghilangkan suatu benda, nascaya tak adalah sifat menjadikan dia, mengadakan dia pula. Dia tak bersamaan. Maka iaitu mustahil pada bicara akal. Kalau boleh berhimpun dua perkara yang berlawanan di dalam satu masa, itu akal kita kata perkara itu mustahil. Akal kita tak boleh nak terima ada perkara yang ada alam ini
tiba-tiba tak ada tukang dia. Sebab alam ini sendiri menerima bagi salah satu daripada ketentuan sifat. Iaitu sifat ada ke ataupun sifat tiada. Salah satu saja. Tiba-tiba kita kata, oh tidak, alam ini menerima belaka, ada dengan tak ada tu dalam satu masa. Maka kita tak boleh nak terima benda itu. Hanya akan kita menetapkan bahawasanya kalau benda itu ada, adalah. Kalau benda itu tak ada, tak ada lah. Tak boleh nak kata ada. Dalam masa yang sama, kita nak kata benda tu tak ada pula. Tak boleh. Salah satu daripadanya sahaja. Ini kira bicara akal. Bukan kira bicara pasal hukum balarah ni. Tidak. Kalau perkataan balarah itu atas tanggungan majaz saja mungkin. Ini atas akal menentukan terima ataupun tolak suatu benda. Akal kita ni dia ada 3 hukum. Sama ada menerima, sama ada menolak, ataupun boleh terima dan boleh tolak dalam masa yang sama. Dia panggil hukum harus. Kalau hukum wajib tu, maknanya akal menentukan tentang benda ini mesti ada. Kalau hukum mustahil, maknanya benda itu mesti tak ada. Macam bersamaan ada suatu yang bersamaan ada suatu benda tu baru, ataupun ada dengan tiada bersamaan, maka kita hukum sebagai perkara itu mustahil. Dan kalau kita kata mesti suatu benda itu dalam satu keadaan saja. Sama ada kalau ada dia, adalah. Kalau tak ada dia, tak ada lah. Itu akal kita yang menentukan. Akal kita yang menentukan salah satu daripada perkara tersebut. Jadi, akal kita juga mengatakan suatu mungkin itu boleh menerima ada dan boleh menerima tak ada. Sekiranya Tuhan nak buat dia dan nak meninggalkan dia. Nak meninggalkan buat. Itu nama bagi mungkin. Suatu mungkin itu benda yang menerima ada, menerima tak ada. Maka kita kata mungkin ialah suatu benda yang menerima ada sekiranya Tuhan buat. Menerima tak ada sekiranya Tuhan nak hilangkan dia. Itu sifat mungkin. Tapi bagi menjadikan dia ataupun menghilangkan dia, akal kita menetapkan satu saja. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada lah. Keadaan mungkin pada masa itu. Dan akal kita kata tak boleh terima keadaan mungkin itu dalam 2 keadaan yang berbeza. Iaitu dua keadaan yang berlawanan dalam satu masa. Ada dengan tak ada sama. Tak boleh. Itu bicara bagi hukum akal. Bagi orang yang nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena lalui hukum akal dulu. Kalau dia tak lalui hukum akal, nescaya akan pening dia dalam membicarakan sifat 20 ni. Dia kata, iaitu mustahil pada bicara akal ada bersamaan kedua-duanya, sama ada wujud dengan adam tu ada kedua-duanya bersamaan, sama-sama ada. Benda ni ada, dalam masa yang sama benda ni tak ada. Akal kita kata benda ni mustahil, perkara ini mustahil ada dia. Tak boleh ada. Kerana pastilah ada sebabnya yang boleh mengurangkan dia dan melebihkan dia. Mesti ada sebab. Kalau benda ini nak kita katakan ada, mesti ada sebab dia. Kalau kita nak kata ada, tak ada, mesti ada sebab dia juga. Yang melebihkan bagi suatu mungkin itu. Suatu sifat bagi mungkin. Kalau kita nak kata mungkin ni tak ada, dengan sebab Tuhan tak buat dia lagi. Apabila Tuhan dah buat dia, adalah mungkin itu. Jadi, perbuatan Tuhan itulah yang menjadikan
Perbuatan Tuhan dan iradat Tuhan lah yang menjadikan suatu itu berat ikut mana. Berat ikut ada kah? Ataupun berat ikut tak ada. Jadi salah satu daripada daripada dua sifat tadi, itu yang diterima oleh mungkin. Dia tak boleh nak terima dua-dua. Dan ada sebab yang menidakkan boleh ada bersamaan berhimpun kedua-duanya. Mesti ada sebab. Sebab apa tak boleh berhimpun antara ada dengan tak ada? Mesti ada sebab dia. Kerana mungkin ni dia hanya menerima satu saja. Sama ada ataupun tak ada. Dia menerima. Dalam satu keadaan, mungkin ni dia terima satu keadaan saja. Satu hukum saja. Sama ada dia ada ataupun dia tak ada. Tapi keadaan menyeluruh bagi mungkin. Mana istilah mungkin itu sendiri ialah benda yang menerima ada dan menerima tak ada. Itu istilah. Tapi keadaan bagi mungkin itu dia menerima sama ada diri dia ada ataupun diri dia tak ada. Salah satu daripadanya sahaja. Tak boleh kata mungkin nak terima dua-dua dalam satu masa. Tak boleh. Dia kembali semula ni kepada ilmu Allah Ta'ala dan kepada iradah Allah Ta'ala dan juga kepada kudrat Allah Ta'ala. Nak menentukan sama ada mungkin ni dah nak dibuat ke ataupun tidak dibuat lagi. Kalau tidak dibuat lagi, maknanya tak ada lagi mungkin tadi. Kalau dah Tuhan kata nak buat dah, jadi adalah mungkin tu. Apabila kudrat Allah Ta'ala kerja untuk buat mungkin tu, jadi adalah wujudlah mungkin tadi. Jadi hilanglah bagi sifat asal dia, sifat tak ada tu. Sifat setiap mungkin tu ialah asal dianya ialah tak ada. Makhluk ini asalnya tak ada. Itu sifat asal dia. Jadi apabila Tuhan nak buat dia, jadilah dia. Baru ada. Maka adalah sebabnya itu takluk kudrat dan iradat Tuhannya. Itulah yang menyebabkan mungkin itu dia memilih salah satu daripada dua sifat sahaja. Sama ada dia ataupun tak ada dia. Kalau nak ada dia, nescaya dengan sebab iradat Allah Ta'ala menentukan bagi ada dia. Dan kudrat Allah Ta'ala pun buat mungkin itu mengikut bagi spek yang iradat nak. Kehendak Tuhan nak buat macam mana, jadi adalah benda tu tadi. Makhluk tadi. Jadi, apabila iradat kata tak nak buat, jadi, kudrat pun tak akan buat benda tu. Jadi, tak ada lah benda itu. Kudrat dia mengikut bagi iradat. Apabila iradat kata tak nak buat, tak nak ada, maknanya kudrat tak akan buat lah. Dengan sebab itulah, semuanya sifat mungkin ni, dia akan kembali kepada kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada menentukan sifat-sifat mungkin. Yang mula daripada tak ada kepada ada tu, itu permulaan bagi sifat mungkin. Kemudian nak buat dia pula warna hitam ke, warna gelap ke, ataupun warna putih ke, warna cerah ke, tinggi ke, rendah ke. Itu salah satu daripadanya. Kalaulah mungkin itu Tuhan nak buat rendah, jadi dengan sendirinya sifat tinggi tak ada lah. Kalau mungkin itu Tuhan nak buat dia jadi dalam keadaan gemuk, jadi kuruh tak ada lah sifat bagi mungkin tadi. Dia hanya salah satu daripada sifat yang berlawanan tu, dia boleh terima. Tapi kalau sifat tak berlawanan, misalnya gemuk dengan putih, tu bukan sifat lawan dia. So, jadi Tuhan boleh buat seorang itu dalam keadaan dia gemuk dan keadaan dia putih. Dalam keadaan dia tinggi. Sebab itu bukan sifat berlawanan. Tinggi bukan sifat lawan bagi gemuk. Tinggi bukan sifat lawan bagi putih. Tidak. Dengan sebab dia bukan sifat berlawanan, jadi boleh berhimpun sifat-sifat ini pada mungkin. Mungkin tadi, pada makhluk. Dia menerima
apa-apa sahaja sifat yang Allah Ta'ala nak bagi pada dia. Dengan ketentuan iradat Allah Ta'ala. Dengan syarat tak ada baginya sifat-sifat yang berlawanan dalam satu masa. Kalau Tuhan nak buat dia tinggi, saya tak ada lah rendah dia. Kalau Tuhan nak dia asalnya rendah, tiba-tiba Tuhan nak tinggikan dia, Tuhan akan tinggikan orang itu dan tak ada lagi sifat rendah bagi orang tadi. Itu. Itulah menidakkan dia, meniadakan dia dan mengadakan dia. Dengan sebab kudrat iradat Allah Ta'ala lah yang menentukan bagi suatu sifat itu ada bagi mungkin ataupun tak ada bagi mungkin. Dengan sifat iradat Allah Ta'ala, Tuhan menentukan dengan iradat dia nak buat macam mana. Jadi kudrat ini dia buat, adakan sesuatu bagi makhluk tadi mengikut bagi ketentuan sifat iradat Tuhan. Dan iradat Tuhannya itulah yang menentukan salah suatu daripada keduanya itu. Kedua sifat tadi ada dengan tak ada, gerak dengan diam, tinggi dengan rendah, gemuk dengan kurus. Itu semuanya ditentukan oleh iradat Tuhan. Iradat Tuhan ni dia kerja dia menentukan. Bukan menjadikan. Dia menentukan setengah daripada sifat mungkin. Sifat makhluk ini. Kita bukan semua ada sifat makhluk ada pada kita, tidak. Macam sifat berlawanan itu hanya ada salah satu daripadanya saja. Kalau gemuk, tidak kurus lah. Itu. Kalau orang lain dia kurus, tak adalah sifat gemuk. Makna begitu. Setengah daripada sifat mungkin yang ada pada kita. Jadi yang menentukan sifat-sifat mungkin ini ialah sifat iradat Tuhan. Kudrat itu, dia menjadikan sebagaimana yang ditentukan oleh spek dia. Dia ditentukan oleh iradat Tuhan. Dia yang buat. Tiada iradat Tuhannya itu menentukan boleh berhimpun. Ada keduanya itu sama sekali pada masa yang satu. Perkara yang berlawanan. Tak boleh. Iradat dia tidak buat benda tu. Tidak buat benda tu dalam masa yang sama, ada dalam masa yang sama dia tak ada. Tidak begitu, tidak menentukan. Maka nyatalah alam ini baharu, dia kata. Dengan sebab alam ini dia tidak boleh menerima dalam masa yang sama dia ada, dalam masa yang sama dia tak ada. Dia hanya boleh pilih salah satu daripadanya saja. Kalau alam ini ditentukan oleh Allah Ta'ala, dia tu tak ada. Suatu alam. Tak ada lah dia. Kalau alam ini Tuhan nak buat dia, jadi akan adalah alam ini mengikut bagi kehendak Tuhan. Jadi sekarang ini alam ini ialah benda yang baharu. Dan telah ditentukan oleh zat Allah, oleh sifat iradat Allah Ta'ala dengan menentukan spek-spek bagi alam ini. Cantiknya, indahnya, apa yang ditentukan oleh spek kehendak bagi zat Allah Ta'ala, menentukan dengan iradat dia. Jadi adalah alam ini mengikut bagi spek-spek yang Tuhan buat tu. Tuhan kehendak dan juga Tuhan buat. Maka nyatalah alam ini baru. Tak boleh kita nak kata alam ini sifat lain, iaitu sifat qadim. Lawan bagi baru, tidak. Dia baru sebab dia menerima bagi sifat-sifat baru. Apabila suatu itu menerima bagi sifat-sifat baru, dia tu barulah. Apabila suatu itu menerima bagi sifat-sifat qadim, maka dia qadim lah. Macam zat Allah Ta'ala ada baginya sifat-sifat yang menunjukkan qadim dia tu, qidam dia tu. Jadi itulah kita kata zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam.
Adapun alam ini kita tak boleh nak kata dia kidam dengan sebab ada baginya sifat baharu. Jadi sebab itulah kita kata alam itu baharu. Maka tiap-tiap yang baharu itu, yang baharu ini, pastilah ada Tuhannya, tukannya, yang membaharukan, yang buat dia, adanya, menjadikan dia. Maka iaitu siapa tu Tuhan yang Tuhan dan tukang yang buat bagi alam ini, yang menunjukkan bahawasanya Tuhanlah yang menentukan barunya dia alam ini, dan adanya dia sekarang, kemudian nanti lagi akan dibinasakan. Siapa yang menentukan itu semua? Maka iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang amat esa. Hanya Tuhan yang tunggal pada memerintah akan sesuatu. Tuhanlah, dia sahaja Tuhan yang tunggal, yang memerintah akan suatu makhluk tu di bawah perintahan dia belaka, di bawah pentadbiran Tuhan belaka, dengan kudrat iradatnya, dengan kehendak dia, dan juga dengan apa yang dia nak buat jadi. Apabila Tuhan nak buat begini, jadi begini. Tak ada sesuatu pun yang boleh melawan bagi kudrat iradat Allah Ta'ala. Adapun dalil akal tanda yang menyatakan ada alam ini baharu, yang menunjukkan akal kita yang fikir ni, akal kita yang menentukan bahawa alam ini baru. Apa dalil akal ataupun akal kita tunjuk atas apa? Kerana bahawasanya segala alam menetapi ia bagi arak yang baharu itu. Dia kata alam ini dikira sebagai baharu mengikut bagi akal kata, akal hukum. Alam ini baru. Sebab apa? Ia menetapi bagi arak yang baharu itu. Kerana ada bagi alam ini sifat-sifat baharu. Jadi apabila alam ini ada baginya sifat-sifat baharu, itu tanda bahawa alam ini sendiri baru. Jadi tak boleh kita nak kata alam ini qadim, padahal ada baginya sifat-sifat baharu. Tak boleh. Itu berlawanan dengan hukum akal lah. Macam mana akal kita nak terima benda ini qadim sedangkan dia bersifat dengan sifat baharu? Tak boleh. Akal kita tolak. Apabila ada orang kata alam ini qadim, dalam masa yang sama ada baginya tanda-tanda baru, jadi sendiri akal kita tolak. Hujah tersebut akal kita tolak. Dan tak boleh terima perkataan tersebut berdasarkan kepada bukti tadilah. Bukti bahawa alam ini baru. Tiba-tiba kita nak kata dia qadim. Jadi akal kita tak boleh nak terima benda yang baru, tiba-tiba kita nak kata dia qadim. Iaitu seperti apa arak yang baru tu, sifat yang baru? Iaitu seperti bergerak dan diam. Ini yang ada masalah pada orang Wahabi ni. Beginilah keadaan dia. Dia nak kata Tuhan itu qadim, tapi dalam masa yang sama dia nisbahkan Tuhan itu dengan sifat baru. Sifat gerak dengan diam itu ialah sifat bagi sifat baru. Sifat gerak dan juga diam. Jadi apabila dia nak kata Tuhan itu qadim, tiba-tiba ada baginya sifat baru, mana akal kita boleh terima sifat tersebut? Jadi orang bodoh pun dia tidak akan terima sifat-sifat yang baru ini tiba-tiba nak letakkan pada Tuhan yang qadim. Macam yang kita kata tadilah. Seolah-olah kalau kita kata Tuhan itu bergerak dan diamnya, dalam masa yang sama dia bergerak, dalam masa yang sama hingga pada satu masa dia bergerak, hingga satu masa pula dia diam. Kadang-kadang duduk di atas langit, kadang-kadang duduk di atas bumi. Tiba-tiba kita nak katakan Tuhan itu qadim. Ini seolah-olah macam kita nak katakan alam ini sama dengan Allah Ta'ala lah. Sekiranya kita katakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat makhluk, tapi dalam masa yang sama kita nak katakan Tuhan itu qadim, itu akal kita tak boleh terima.
Macam mana kita nak nisbahkan Tuhan kita dengan suatu sifat baru? Sedangkan kita dah menentukan bagi Allah Ta'ala itu ialah zat yang qadim. Tiba-tiba kita nak katakan Tuhan ini bersifat dengan baru. Tak boleh. Bagi orang Wahabi, dia tengok bahawasanya dia pegang dengan ayat Quran tentang Tuhan tu duduk di atas arash. Duduk di atas arash. Itu dia telah menetapkan bagi Tuhan itu tahayyus, maknanya menetapkan tempat dan juga jihah, arah bagi Tuhan kita. Menentukan sifat-sifat makhluk pada Tuhan. Apatah lagi kalau dia kata Tuhan dalam 2/3 malam turun kepada langit dunia pula, kemudian naik pula, turun pula, naik pula, turun pula, naik pula. Itu lagilah semuanya sifat itu sifat makhluk Tuhan belaka. Sifat makhluk, bukan sifat Tuhan tu. Tiba-tiba dia nak katakan itu sifat Tuhan juga. Ini orang yang tidak menggunakan akal yang sihat untuk nak kenal Tuhan dia macam mana. Dia menerima secara bodoh, dia panggil. Menerima ayat yang mutasyabihah secara bodoh. Itu salah satu daripada sebab jadi kufur seorang itu dengan 6 sebab. Iaitu dia menerima ataupun dia menerima ayat mutasyabihah sebagai seolah-olah sebagai ayat muhkamat. Itu salah satu daripadanya. Dia tak faham tentang kedudukan ayat mutasyabihah. Itu setengah daripada sebab jadi kufur seorang. Jahil dengan hukum akal. Mana sifat yang baru lagi? Iaitu bergerak dan diam, ada dengan tiada, dan lain-lainnya. Banyak lagi sifatnya. Maka pada bicara akal, tiap-tiap menetapi ia akan segala arak yang baharu itu, pastilah ia baharu seumpamanya. Itu akal kita kata. Sekiranya Tuhan itu bergerak diam, duduk pada satu pihak, itu menunjukkan bagi sifat yang baru, nescaya zat Allah Ta'ala pun akan jadi baru jugalah. Akal kita kata begitu. Apabila suatu itu bersifat dengan baru, pasti zat dia pun zat yang baru juga. Dia tak boleh zat yang qadim bersifat dengan baru, tak boleh. Begitu juga sifat yang qadim ada pada zat yang baru, tak boleh. Dia tak boleh. Sebab berlawanan dengan hukum akal nanti. Macam mana kita nak terima Tuhan kita dalam keadaan dia lemah? Sebab kalau Tuhan bersifat dengan baru, nescaya dia lemah. Itu natijah yang paling besar yang kita boleh kata. Apabila orang Wahabi dia sebutkan salah satu daripada sifat Tuhan, dia meletakkan sifat baharu pada zat Allah Ta'ala, nescaya dia meletakkan Tuhan itu dengan bersifat dengan lemah, kekurangan. Macam mana kita nak terima Tuhan itu bersifat dengan kekurangan? Bahkan orang yang menyabitkan tentang Tuhan itu bersifat dengan kekurangan, jatuh kufur dia. Ini bahaya. Orang yang jahil dengan hukum akal sangat bahaya. Boleh membawa kepada kufur. Macam hukum akal kata, perkara yang menetapi bagi arak yang baru, zat yang menetapi bagi arak yang baru, sifat yang baru, pastilah ia zat tadi, zat yang baru seumpamanya juga. Kerana mustahil yang baru itu boleh menetapi ia akan yang qadim, bersifat dengan qadim, mustahil. Tak boleh. Sedia adanya. Makna qadim itu iaitu sedia adanya. Macam mana Allah Ta'ala nak bersifat dengan sifat yang baru? Kalau bersifat dengan sifat yang baru, nescaya lemah Tuhan kita. Begitu juga alam yang baru ini, macam mana dia nak bersifat dengan sifat yang qadim, sifat yang sempurna, sedangkan dia sendiri benda yang tidak sempurna.
Adapun dalil akal. Adapun dalil akal yang menyatakan segala a'rad itu baharu. Ini kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala alam tersilap cetak ke macam mana ni. Adapun dalil akal, tiada yang menyatakan segala a'rad itu baharu kerana sudah nyata dilihat dengan mata kepala. Ini mungkin ayat dia ni, adapun dalil akal yang menyatakan segala a'rad itu baharu kerana sudah nyata dilihat dengan mata kepala. Itu yang betulnya. La'alla sawab, kemungkinan besarnya ialah tak ada perkataan tiada kat situ. Ada pun dalil akal, tiada yang menyatakan segala a'rad itu baharu. Ini menyalahi. Sebab akal itu menunjukkan segala a'rad itu benda yang baru. Apabila kita sebut saja a'rad, itu sifat baharu bagi makhluk. Kerana sudah nyata dilihat dengan mata kepala, depan mata kita zahir bahawa ini sifat makhluk, ini sifat makhluk, ini sifat makhluk. Tak boleh nak sandar pada Tuhan. Kalau Tuhan ada sifat ni mustahil, sebab dia bawa kepada Tuhan itu jadi lemah. Itu akal kita hukum begitu. Akal kita kata, mata kepala kita kata, telinga kita kata, mulut kita kata, mata kita kata, hidung kita kata, itu semuanya berkait dengan satu saja. Itu hukum akal belaka tu. Jadi, semua benda itu apabila dia bersifat dengan baru, nescaya dia itu baru. Kalau dia bersifat dengan qidam, qadim, nescaya dia itu zat yang qadim. Apabila kita tengok semua, akal kita menentukan atas a'rad itu menunjukkan bagi itu perkara tersebut baru, kerana sudah nyata dilihat. Sebab apa kita kata baru? Kerana benda ini semua dilihat dengan mata kepala kita. Kepada berubah-ubahnya segala a'rad itu. Itu tanda bahawasanya a'rad ataupun sifat makhluk ini baru. Sebab dia menerima berubah. Menerima berubah. Daripada ada kepada tiada. Itu macam orang tanya kita, bila kamu tahu tentang alam ini baru? Kamu baru ada saja, sedangkan alam ini dah ada ribu-ribu tahun dah. Kita kata alam ini sendiri menunjukkan bahawasanya dia baru. Tak payah kita nak, walaupun kita ni baru ada 2-30 tahun lepas, tak perlulah nak perlu umur panjang nak tengok alam ini sebelum daripada Tuhan buat dia. Tak perlu tengok, cuma tanda alam ini dah menunjukkan dia tu baru, jadi kita hukumkan dengan baru. Mana alam itu sekurang-kurangnya baru dia tu? Itu dengan sebab sifat dia berubah-ubah daripada ada kepada tiada, ada kepada tiada, tiada kepada ada. Asal alam ini daripada tak ada kepada ada, kemudian ada kepada tak ada pula, dan daripada tiada kepada ada. Maka pada bicara akal, pada fikiran akal, tiap-tiap berubah-ubah itu baharu ia, mesti benda baru berubah. Tuhan tak berubah, sifat Tuhan pun tidak berubah. Tuhan daripada dululah dia sebagaimana dia, sekarang sama-sama saja. Dulu begitu, sekarang begitu, dan lagi akan datang pun begitu. Tuhan kekal dia, tak ada berubah. Maka nyatalah segala alam ini baharu. Itu kesimpulan bagi mantik dia panggil. Juzuk yang pertama dan juzuk kedua. Setiap benda yang baru itu menerima bagi berubah. Setiap berubah itu menunjukkan atas baru dia. Itu jelas bahawasanya alam ini baharu, tanda bagi ada tukang. Dan dengan sebab ada tukang itulah menunjukkan ada baginya sifat wujud. Jadi dengan akal kita terima bahawa tukang itu ada, nescaya kita menerima juga tentang adanya sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sebut tentang wujud, nescaya dia reflect pada zat. Kalau kita tak kata wujud zat pun tak ada masalah dah. Kalau kita sebut tentang zat saja pun, dia dah memang menunjukkan atas wujud dia. Wajibal wujud tadi. Syahdan.
maka nyatalah sifat yang 5 kemudian daripada wujud itu. Yang tadi sifat salbiyah pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita akan sambung pula pada minggu yang ketiga. Setiap hari Khamis, malam Jumaat sepatutnya. Sebab baru ni kita terlepas. Jadi kita akan sambung semula kitab Usul Tahqiq ini. Pada minggu yang ketiga hari Khamis, minggu yang ketiga malam pukul 9 lepas pada Isyak. Dan pada minggu keempat, saya baca Qatrul Ghaisiyah. Itu sifat kitab tasawuf. Moga dapat manfaat. Dan apa yang kekurangan itu dengan sebab kurang ilmu saya lah. Kalau antum semua boleh faham, alhamdulillah. Kalau tak boleh faham, maknanya nak kena mungkin dengan sebab keterangan saya itu berbelit-belit ke ataupun susah nak faham ke atau macam mana. Cuma belajar sifat 20 ini wajib, jadi kena cari guru juga untuk nak faham. Kalau boleh faham dengan kenyataan saya tentang sifat wujud tadi, iaitu sifat nafsiyah tu, alhamdulillah maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ja'alna minal ulama asy-syakirin as-salihin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.